Kajian menunjukkan minum madu lebah satu hari 20 mg selama 2 kali satu hari itu 40 mg selama 40 hari sudah sama dengan ubat-ubat osteoporosis. Madu lebah itu kajian madu lebah itu madu lebah tualang. Kerana apa? Di dalam madu lebah tualang itu ada bahan-bahan, sama ada dia ada enzim 3%, sama dia ada mineral, sama dia ada vitamin di dalamnya. Tetapi apa yang Pak Haji nak sebut bahawa dia bukan hanya setanding dengan ubat-ubat osteoporosis, madu lebah malah lebih tinggi. Dia tidak perlu kepada pemrosesan ekstrak. Yang jadi mesin ekstrak yang tercanggih, terbaik ialah lebah itu sendiri jadi mesin ekstrak. Mesin ekstrak hidup apa? Lebah. Lebah itu mengekstrak yang kita tidak tahu. Yang kita tahu mungkin kita tahu ada propolisnya, ada royal jelly-nya, ada daripada bee pollen dan sebagainya. Itu yang kita tahu. Ada lebah trigonanya, ada lebah yang bersifat yang ada racun dan sebagainya. Itu yang kita tahu. Tetapi kajian menunjukkan bahawa pengambilan madu lebah satu hari 2 senduk tu, 2 senduk besar, 2 senduk maksudnya 2 sudu besar itu diambil pagi dan petang, mengelakkan daripada masalah osteoporosis dan menjadi obat kepada osteoporosis. Madu lebah. Maka terbukti bahawa madu itu obat untuk manusia. Ubat untuk manusia. Tidak ada virus yang boleh hidup di dalam madu lebah. Tak ada virus yang boleh hidup. Ada percubaan masuk virus dalam madu lebah, tapi di esok hari virus semua mati. Kuman semua mati. Ajaib kepada penciptaan Allah SWT ni. Jadi dalam keadaan virus COVID-19 ni, kenapa kita tak ambil madu lebah? Kenapa? Kenapa tak memunculkan pengobatan? Nabi kata kalau ada kesembuhan itu ada pada madu, ada pada asal, al-ijamah, al-kai. Sebab apa? Sebab kita tidak pernah diajar untuk merenung pengobatan dan hadis-hadis Nabi SAW, sehingga kan kita pandang sepele. Sehingga kita pandang itu sebagai satu pengetahuan yang tidak ada asas. Nanti banyak orang minta pula kepada Pak Haji, mana data klinikalnya pula daripada madu lebah ni? Data klinikal apa? Terang-terang hadis Nabi. Hadis Nabi SAW. Sebab itu kita sebut kepandaian manusia hari ini tidak mampu untuk berhadapan dengan COVID-19. Betul kan? Orang cerdik, orang besar, orang pintar, orang bersih, orang kuat, orang ada wang, orang ada kepakaran, orang yang makan. Doktor lagi jatuh. Perawat lagi jatuh. Kalau kita ada keupayaan, kita tak ada keupayaan. Kalau oleh sebab itu, maka mari kita mengaku, mari kita surrender kepada hadis Nabi SAW, iaitu madu lebah, salah satu daripada pengobatan alamiah yang ada di samping pengobatan-pengobatan yang lain. Bukan berarti di sini Pak Haji menolak pengobatan lain, tidak. Orang Islam itu dia tak akan menolak satu pembaharuan, satu penemuan, kerana penemuan itu juga minallah, daripada Allah, bukan daripada kebijakan kita. Kalau Allah tidak kurnia, kita tidak akan diberi pengetahuan. Jadi oleh sebab itu, maka kita kembali semula. Jadi madu lebah ini dalam satu penelitian didapati bahawa boleh dijadikan untuk ubat osteoporosis. Baik. Kalau kita ambil kalsium yang dijual itu, dijual tunggal, ada dijual itu, sama ada dengan madu lebah? Tak sama. Sebab pengambilan lebih kalsium, lebih berlebihan akan menyebabkan pengurangan penyerapan zinc atau seng. Bila pengurangan zinc, ambil kalsium tinggi, zinc kurang. Jadi oleh sebab itu, maka Allah jadikan stabil. Dalam madu lebah itu sudah ada kalsium, ada zinc, ada magnesium, ada mineral-mineral yang teratur di dalam susunannya. Berapa persen ini, 2% ini, 10% ini, 3%. Siapa yang letakkan percentage itu? Percentage itu bukan kita yang letak. Kita boleh membuat satu formula. Siapa kita buat formula ini 2%, ini tambah 5%, ini apa? Pada satu andaian kita untuk mengkaji. Tapi Allah sudah buat semua percentage mineral dan vitamin lengkap di dalam madu lebah itu. Siapa yang boleh mencabar pada cantuman percentage persen yang ada di dalam madu lebah tersebut? Tak boleh. Tak boleh. Apakah itu hanya sia-sia?
Apakah itu hanya sekadar dia jadi secara natural, dia jadi secara semula jadi, tidak ada unsur-unsur ilmu di situ? Malah manusia ini pun belajar mengambil daripada ekstrak tumbuh-tumbuhan yang mengandungi bahan-bahan yang tertentu. Tetapi kadang-kadang kita ambil satu bahan, kita buang yang lain.